dan hari ini juga kita ada sesuatu yang sangat menarik kami nak kongsikan dengan anda. Walaupun kita ni berjauhan antara satu sama lain, kita ada teknologi yang boleh kita dekatkan. Betul. Kan? Hari ini kita nak bertemu dengan Tengku Dr. Asmadi, pakar perunding motivasi pada hari ini nak kongsi bagaimana kita nak melalui perjalanan COVID-19. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Nampak terima kasih sihat bangun pagi ni ceria bersama dengan kami Doktor. Tu yang kata walaupun kita jauh tapi sentiasa rasa dekat je Doktor ya. Alhamdulillah. Dia depan TV ni nampak depan-depan ni kan. Nampak besar je. Tapi Doktor, bila kita sebut daripada jauh kita rasa dekat ni kan, itu yang bahaya juga tu sebab teknologi ni mendekatkan kita dan teknologi juga membuatkan kita boleh menunding jari antara satu sama lain Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang semua orang boleh bercakap apa saja, boleh menulis apa saja, boleh berkata apa saja kan. Okey. Jadi itu sebabnya akhirnya mereka saling menuding jari tu. Kan? Okey. Jadi macam mana kita nak Doktor untuk melalui untuk sekadar kebaikan, apakah sifat tu elok ke sebenarnya dalam keadaan macam ni? Kalau kita tengok masalah yang datang kepada kita, ujian yang Allah timpakan kepada kita ni, dia bukan pada kita seorang. Dia adalah ditimpakan kepada semua orang, yang perlu dilalui oleh semua orang dan oleh satu dunia. Jadi kita patut bersyukur apabila Allah berikan ujian untuk kita lalui bersama-sama. Berbanding dengan setengah orang, Allah berikan ujian untuk dilalui seorang-seorang. Kan? Kalau sebelum ni misalnya kita ada yang sakit seorang-seorang. Kan? Nak mati pun mati seorang-seorang. Kan, maksudnya yang mana kalau katakan jatuh muflis, jatuh bankrupt seorang-seorang. Jadi nak minta orang tolong pun tak ada siapa nak tolong kan, sebab kita seorang-seorang, orang lain senang. Tapi sekarang semua merasai cabaran ini, semua sebenarnya sedang berdepan dengan ini, maka kita sebenarnya kena hadapi ini bersama-sama. Dan kita kena faham apa juga masalah besar macam mana sekalipun, semuanya itu adalah bersifat sementara. Maknanya sampai waktunya, sampai masanya, masalah ini semua yang kita sedang hadapinya pasti akan berakhir juga. Dan apa bagusnya? Bagusnya sebenarnya masalah ini adalah masalah yang boleh diurus. Dia bukan masalah yang tak boleh diurus. Iaitu kalau kita sama-sama duduk rumah, sama-sama memutuskan rantaian, maka cepatlah kita dapat atasi masalah ini dan kita boleh melalui kehidupan seperti biasa semula. Okey Doktor, dan kalau kita lihat juga bila kita berada di rumah ni, semua ramai di antara kita mungkin ada tekanan yang berbeza. Jadi bila tekanan yang berbeza ni, kita cepat untuk menunding jari kepada orang-orang lain lah. Bukan saja kita tengok pada peringkat luar, tapi kat dalam rumah kadang-kadang kalau anak yang sepahkan, ni anak punya kehal lah ni, asyik sepahkan rumah. Lepas tu bila kita marah seorang, kita salahkan isteri pula. Yelah, sebab kita kat dalam rumah tu dah stres. Jadi kita tak pernah mengaku salah kita. Kita asyik nak salahkan orang lain je. Kan, bila kita ada masalah je, ni Facebook ni akan sebar, grup WhatsApp ni lah yang hantar ni, disalahkan orang lain juga, padahal dia yang sebar kan. Okey, dia sebenarnya tekanan ni, bila manusia ni bila tak ada tekanan, maka kita tak dapat lihat sifat, sikap atau kualiti diri kita yang sebenar. Ya, bila datang tekanan, maka ketika itulah akan mencerminkan, menggambarkan, malah melondehkan sifat-sifat kita yang mungkin orang tak tahu sebelum ini. Kan? Oleh sebab itu, kita kena dalam keadaan tertekan, kita kena berhati-hati apabila nak bercakap, apabila nak menulis. Sebab apa? Kadang-kadang kita boleh cakap apa yang kita nak cakap, tetapi bila kita dah terlepas cakap, kita nak tarik balik dah tak boleh. Kita minta maaf, orang boleh maafkan, tetapi kesan-kesan, bekas-bekas tetap akan tertinggal, parut-parut tetap ada. Jadi sebab itu, kita kena tahu bahawa dalam keadaan sebegini, kita kena bijak mengurus emosi kita. Ya, sebab kita berdepan dengan kebimbangan. Semua orang berdepan dengan kebimbangan. Duit tak ada, mungkin ada yang kena cuti tanpa gaji, mungkin yang bisnes terhenti, tanggungannya banyak, ya. Dan kita kena faham semua ni datang, tapi kita ada yang membantu. Kalau kita tengok misalnya, kerajaan pun bukannya sedikit bantuan yang diberikan, dan memang diberikan dalam keadaan yang
pantas. Jadi bukannya kita dibiarkan keseorangan, tidak. Cuma saya rasakan kepada pakar-pakar psikologis, kaunselor-kaunselor ini bagus kalau ketika ini mereka wujudkan satu talian hotline untuk mereka yang ada masalah dapat luah perasaan, dapat cerita masalah, dapat khidmat nasihat. Sebab apa mereka menulis di media sosial? Sebab di media sosial ni ramai yang mendengar dan ramai yang respon. Dan itu yang dia nak bila dia dah tulis dalam media sosial, ada yang respon, ada yang dengar. Mungkin sebahagian daripada tekanan, bebanan yang dia ada ni dapat dilepaskan. Jadi ada bagusnya juga daripada dia simpan seorang-seorang, tiba-tiba kita tak tahu mungkin berita buruk berlaku. Kita tak nak benda-benda yang buruk berlaku. Doktor, saya nak maklum tanya, nak maklum pula. Saya dapat tahu bahawa bila keadaan yang tension ni, emosi bagai ni, banyak kejadian ataupun kes masalah rumah tangga turut ada macam domestic violence, penderaan dan sebagainya. Macam mana sebenarnya kita nak mengatasi masalah tersebut ni? Macam tadi emosi dan masalah rumah tangga ni. Okey, masalah sebenar bila kita tengok, bila kita duduk, ialah kalau rumah orang ni rumah besar, dia mungkin tak rasa tekanan itu. Tetapi apabila rumahnya sempit, bersesak-sesak, kan, kadang-kadang satu rumah yang flat kecil sampai mungkin 10 orang ada dalam rumah, kan. Jadi mungkin ini menimbulkan kebingungan. Jadi apa yang penting kita ambil masa ini untuk dekatkan diri dengan Tuhan, buat solat berjemaah, makan bersama-sama, kemudian saling bercerita, berbuat tazkirah pendek-pendek, isi masa lapang, dan ini amat penting. Sebab bila kita tak berduit, kita kata kita tak berduit, kita kena faham apabila misalnya kerajaan memberikan bantuan, kita dah tak boleh berbelanja macam dulu. Dulu saya tengok bila dapat bantuan sebegini, ada yang tukar telefon baru dululah, kan. Tapi sekarang kita tak boleh belanjakan apa yang diberikan untuk benda-benda sebegitu. Kita kena belanjakan kepada apa? Makanan. Itu yang penting. Kita belilah duit yang diberi untuk beli makanan, terutama beras, gula, minyak, sardin, benda-benda asas. Jadi kalau kita belanjakan duit kita untuk benda-benda asas, kita tidak akan timbul kebimbangan. Rumah kalau kita beli dah tak perlu dibayar 6 bulan. Kereta tak payah bayar 6 bulan. Apa yang kita nak stres lebih sangat? Jadi apa yang diberikan, kita duduk rumah diam-diam, belanja untuk keperluan asas dan tak payah kita nak fikirkan nak keluar berseronok ke apa. Kita sama-sama, macam saya kata tadi, kita atasi perkara ini bersama-sama. Lagi kebersamaan kita lagi kuat, lagi cepat kita keluar daripada masalah ni semua, insya-Allah. Okey. Jadi doktor, kalau kita tengok sekarang ni rasa tak puas hati ni sentiasa ada. Mungkin doktor boleh kita ambil sikitlah cerita mengenai orang yang kaya dan sebagainya ni. Kalau kita tengok sepatutnya ilmu dia lebih tinggi. Akan tetapi apa yang berlaku baru-baru ini apabila mereka balik ke Malaysia, mereka pula nak naik layanan yang luar biasa. Mereka pula yang memaki hamun frontliner kita. Jadi benda ni benda yang dulu kata orang bawahan ni selalunya tak ada sikap yang sebeginilah, tak ada sikap baiklah, selalu nak marah. Tapi rupa-rupanya bila macam ni kita nampak sebenarnya semua manusia ni tak perfect sebenarnya, kan doktor? Ya, betul. Dia di situlah saya kata awal-awal tadi, saya kata tekanan melondehkan siapa kita, kan? Betul. Waktu kita tak ada tekanan, kita mungkin berjumpa orang, kita bertopeng, kita pakai topeng-topeng tertentu supaya orang tak kenal kita ni siapa. Tetapi bila dah kena tertekan, baru kita terkeluar sikap sebenar kita. Sebab kita kena faham dari segi, kita kena faham juga mereka ni sebenarnya kalau kita hilang pendapatan RM500, RM1,000, RM2,000, mereka ni hilang juta, bilion, kan. Kalau tak kuat tu boleh bunuh diri dibuatnya, kan. Jadi oleh sebab itu mereka berdepan dengan satu kejatuhan yang besar, lebih besar daripada kita. Jadi sebab itu mungkin mereka, tekanan itu menjadikan mereka mengeluarkan sikap-sikap tak puas hati, nak marah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita kena faham apabila orang membantu, kerajaan membantu, kita kena melihat kemaslahatan masyarakat yang ramai. Bukan hanya 1-2 orang, bukan golongan 1-2 orang, kan. Jadi kalau kita tengok kerajaan yang ada sekarang ni pun mendengar, contoh misalnya apabila PKS ataupun SME mengeluh disebabkan mereka agak terpinggir, dalam masa sekejap
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan pakej-pakej bantuan khusus kepada SME. Jadi apa lagi yang kita nak minta selain daripada apa yang telah diberikan? Cuma kita kena sabar, kita kena terima dan kita kena syukur dalam keadaan ini masih ada yang mendengar, masih ada yang membantu. Dan saya tengok banyak NGO turun membantu memberikan makanan dan juga keperluan harian. Jadi tak ada kebimbangan yang melampau lah. Sebab kalau kita terlalu bimbang hingga mendengar berita-berita yang tak betul, lagi susah kita berlaku panic buying, membeli barang dengan berlebihan sampai dekat rak habis barang, sedangkan barang itu keperluan untuk ramai orang. Dia letak selonggok sebab dia ada duit letak dalam rumah dia seorang-seorang. Dan benda-benda ni adalah disebabkan isu sebab percaya kepada perkara-perkara yang viral. Jadi kita kena faham dia tu, jangan mudah percaya. Orang kita mudah percaya tentang apa tahu? Bila yang bercakap itu adalah orang yang ada ada authority, dia rasa ada authority. Contoh orang tu kerja bank atau orang tu kerja dekat TV3 misalnya, ataupun orang tu seorang polis misalnya kan. Jadi dia kata kawan aku dekat TV3 cakap. Jadi dia rasa bila benda tu macam ada authority. Padahal kawan dia pun tengok dalam WhatsApp group juga kan. Walaupun bukannya dapat daripada berita yang betul. Jadi sebab tu kena bertabayun lah, kena bertabayun. Baik. Terima kasih doktor. Kita banyak menerima info daripada doktor pasal motivasi bagaimana kita nak meleraikan kebimbangan ni, paling penting. Terima kasih doktor. Mungkin insya-Allah kita ada masa kita dapat jumpa dengan doktor lagi. Mana tahu datang lagi sekali ke Borak Kopitiam pula kan. Harap-harap lepas PKP lah pula kan. Okay, terima kasih doktor. InsyaAllah. Baik, sama-sama. Jaga diri, stay at home, stay safe. InsyaAllah semua. Terima kasih belaka. Assalamualaikum.